berkata baik atau diam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah juga yang telah memberikan kita nikmat kesihatan, masa lapang, dan juga nikmat segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini sehingga detik dan saat ini. Dan Allah berikan kepada kita nikmat yang masih lagi membolehkan kita untuk bersama-sama menambahkan kebaikan demi kebaikan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam bab yang ketiga, muka surat 61, kita tengok kepada hadis yang akan kita bincangkan hari ini, yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Baik, ada 3 benda dalam hadis ni. Baik, diulang 3 kali, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang maksudnya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yang ketiga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Baik, ada 3 poin yang akan kita bincangkan dalam bab kali ini, yang mana di sini bermakna ada 3 cabang iman yang akan kita lihat, yang akan kita tengok, dan bahawa Allah memberitahu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tu menyampaikan kepada kita hadis ini, yang maksudnya setiap hadis Nabi SAW tu sekaligus adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak clear sangat. Tak clear tu maksudnya putus-putus ataupun suara tak cukup kuat. Boleh ni, boleh detailkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Baik, jadi yang kita bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan cabang iman yang seterusnya. Baik, ada 3 cabang iman yang disebutkan dalam hadis ni. Yang mana dalam hadis ni, cabang iman yang pertama disebutkan adalah tentang menyakiti jiran. Baik, orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan menyakiti jiran dia. Dan juga yang kedua kita akan tengok adalah tentang memuliakan tetamu. Jadi maknanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan yang sempurna keimanan dia, maka setiap kali ada tamu yang datang, kita akan muliakan tetamu. Kemudian yang ketiganya adalah siapa yang sempurna keimanannya, maka dia akan berkata baik atau diam. Baik, kita ambil satu persatulah poinnya untuk kita lebih jelas lagi. Baik, itu terjemahan daripada hadis tadi yang di muka surat 62. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab menjaga lisan, hadis nombor 6476. Baik, disebut juga dalam Sahih Muslim, bab galakan memuliakan jiran dan tetamu, hadis nombor 75 dengan lafaz liyaskut, menggantikan lafaz liyasmut dalam Sahih Bukhari. Baik, kalau tengok balik dalam hadis tu, perkataan terakhir dalam hadis ni au liyasmut. Baik, dalam hadis ni menggunakan au liyasmut, tapi dalam kitab Sahih Muslim dia gunakan perkataan liyaskut. Yang kedua-dua sama makna dia, iaitu diam. Yasmut makna diam, dia diam, dan yaskut pun maknanya dia diam. Dan cuma penggunaan perkataan beza. Hadis Nabi SAW ni istimewanya sedetail itu disebutkan, yang maksudnya ialah setiap hadis Nabi SAW itu tepat sebagaimana yang Nabi ungkapkan. Jadi bila berbeza perkataan, maka dia akan diberitahu. Dia beza dengan kita, hadis tu maksudnya kalam kita, kata-kata kita. Kata-kata kita ni kadang-kadang memang tak tepat, bukan kadang-kadang, memang selalu tak tepat. Kalau tiba-tiba tepat sebiji-sebiji tu lah baru kita akan bagi tahu, ini perkataan ni sebiji macam yang orang tu cakap tau. Sebab apa? Sebab kita memang ingatan kita lemah.
Jadi misal orang tu kata saya nak makan nasi, kita ni kadang-kadang menakalkan atau kita mengambil perkataan tu, kita bagi tahu kepada orang lain. Kita cakap guna perkataan dia tu teringin nak makan, dia teringin nak makan, biasanya nasi lah kan. Maksudnya memang perkataannya atau maksudnya tu boleh membawa kepada maksud yang sama, tetapi lafaznya berbeza. Dan itu biasa bagi kita sebab kita memang tak kuat ingatan. Misal kalau ada yang datang, yang menonton kuliah hari ni, nak menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang tak menonton, yang tak melihat, kita kadang-kadang menyampaikan, bukan kadang-kadang, bahkan selalunya kita akan sampaikan tidak sebiji-sebiji perkataan yang kita dengar, sebab ingatan kita cukup lemah untuk menghafal perkataan yang didengar dengan sekali dengar saja. Bukan kata sekali dengar, buku yang kita baca berulang kali, berpuluh-puluh kali khatam pun kadang-kadang tak hafal-hafal, apatah lagi setakat yang kita dengar kejap-kejap, dan apalagi yang sekali dengar. Itulah sifat kita, dan di situlah kita perlu faham bagaimana kita tu sangat jauh berbeza berbanding dengan perawi-perawi hadis. Dan di situlah kita perlu menghormati bagaimana hadis Nabi SAW itu disampaikan sampai kepada kita hari ini. Tidak semudah-mudah dan sewenang-wenangnya untuk kita mempertikai dan memperlemahkan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah sifat perawinya, bahawa mereka itu mempunyai ingatan yang sangat hebat dan luar biasa, yang kalau kita jumpalah ada manusia yang sekuat itu ingatannya pada zaman kita, kita pasti mengatakan dia itu genius. Tapi manusia genius yang kita sangka genius pada zaman kita itu ada ramai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, di muka surat 62, antara tanda kesempurnaan iman yang disebut dalam hadis ni ada 3. Satu, tidak menyakiti jiran. Yang kedua, memuliakan tetamu. Dan yang ketiga, sentiasa memelihara lidah dengan kata-kata yang baik. 3 ni. Baik, perkara pertama dan kedua merujuk kepada perbuatan anggota, manakala perkara ketiga merujuk kepada ungkapan lisan. Perkara pertama menggesa untuk meninggalkan perkara buruk, dan perkara kedua menyuruh berbuat yang baik. Adapun perkara ketiga menunjukkan kepada kesempurnaan iman apabila seseorang hanya akan berkata perkara yang baik atau diam daripada berkata perkara yang buruk. Dengan kata lain, seorang yang beriman akan sentiasa memilih untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang memudaratkan. Demikian mendalamnya kata-kata Rasulullah SAW yang tersirat di sebalik hadis ringkas ni. Baik, kita ambil 3 poin ni. Macam mana Nabi SAW tu menyusun 3 poin ni, bukan hanya dengan kita katakan kalam yang kata-kata seperti kita. Misal kata, kita kalau nak kata kalau orang tanyalah, orang baik tu macam mana, mungkin kita boleh jawab spontan, orang baik tu yang hatinya bersih, yang beriman kepada Allah, yang yang tidak menyakiti orang lain. Baik, spontan. Tapi bagaimana mendalam kata-kata kita dengan hanya tiga poin yang kita nyatakan. Baik, Nabi SAW tu kata-katanya disebut sebagai jawami'ul kalim, yang maksudnya adalah kata-katanya tu ringkas, singkat, tapi sangat mendalam. Jadi daripada hadis ni, apa yang dikatakan sebagai sangat mendalam, walaupun kita tengok hadis ni macam simple je, ada 3 poin dalam tu, tetapi mendalamnya apa? Baik, yang pertama, bila Nabi sebut dengan 3 perkara ni, maksudnya ketiga-tiga perkara ini merangkumi keseluruhan perkara dalam kehidupan kita. Apa dia? 1, tidak menyakiti jiran. Maksudnya, nombor 1, don't, don'ts, jangan gitu kan, tidak, benda yang tidak boleh gitu. Yang kedua, memuliakan tetamu, itu do. Jadi don'ts, do. Yang ketiga, sentiasa menjaga lidah dengan kata-kata yang baik. Maksudnya yang ketiga ni lah yang akan mengkomplitkan kesemuanya. Jadi sempurna kan, lengkap kan. Maksudnya kalau nak sempurna keimanan kita, buat 3 ni, iaitu 1, ada benda yang kita kena buat dalam hidup kita, itu mestilah berdasarkan kepada apa yang Allah SWT kehendaki, apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik, kemudian yang keduanya, ada benda yang kita kena buat. Jadi yang pertama, ada benda yang tak boleh buat,
ada benda yang kena buat. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita ada mungkar, ada ma'ruf. Dua-dua ni kena seiring. Dia tak boleh kita buat baik saja, yang jahat pun jalan sekali, tak boleh. Kita buat amal ibadah, maksiat pun on juga, tak boleh. Dia kena sama-sama, maksiat tinggal, buat ibadah. Ibadah on, maksiat off. Kena serentak. Dua-dua sekali. Dalam seluruh kehidupan kita. Baik. Kemudian yang keduanya, kita, yang pertama tadi ibadah on, maksiat off. Kan? Dalam kehidupan kita ma'ruf on, mungkar off gitu. Dia tak boleh dua-dua kita buat ni. Jadi maknanya ada orang dia semayang tapi dia pergi naik kelab, dia minum arak. Baik. Bila dia kata kenapa awak minum arak, kan arak tu haram, dia kata ya tak apa, yang penting solat. Itu salah faham. Jadi konsepnya adalah solat ya, maksiat pun kena tinggal. Itu kehidupan orang yang beriman. Jadi maknanya ada do and don'ts, dua-dua kena jalan serentak. Jadi kalau dalam hadis ni dia detailkan kepada don'ts-nya ialah tidak menyakiti jiran, do-nya adalah memuliakan tetamu, dan juga untuk menyempurnakan bagaimana caranya supaya kita tidak menyakiti jiran dan macam mana caranya supaya kita dapat memuliakan tetamu, maka kaedahnya adalah dengan menjaga lidah. Sebab yang paling banyak menyakiti jiran tu biasanya lidah itu. Tangan ada sekali-sekala, tapi lidah lah yang paling kerap. Lidah ni maknanya biasakan dengan jiran tetangga, kita bawa cerita jiran tetangga kita merata-rata. Dan jiran kita kat KL, kita bawa cerita balik kampung. Mengumpat maksudnya. Atau kadang-kadang kita menyakiti dengan lidah kita. Kita memfitnah rakan kita, memfitnah kawan-kawan sejawat kita, kita memfitnah orang kampung kita. Menyakiti juga dengan mulut, kita cakap leza gitu kan. Ataupun kadang-kadang kita terlalu cepat untuk menentukan sesuatu, sehingga kan dengan kita menetapkan sesuatu dengan kata-kata kita itu, rupanya ia menyakiti jiran kita. Sebelum kita cek dulu siapa betul siapa salah. Kalau orang kampung ni biasalah berebut tanah kan, bergaduh anak adik beradik kan, berebut tanah, berebut kebun kan. Kita kata itu semua adalah benda-benda yang menyakiti, yang sepatutnya sebagai orang yang beriman kita tak buat yang tu dulu. Jangan sakiti orang lain dulu sebelum kita mendapatkan bukti siapa benar dan siapa salah. Dalam Islam kita nak bukti dengan perbuatan, bukan sekadar mulut. Jadi bukan sekadar mulut yang kita lepaskan dengan terlalu cepat ini. Khusus untuk para muslimah wanita. Dan lidah kita tak bertulang. Lidah kita terlalu mudah untuk melafazkan kata-kata. Dan khusus untuk muslimah, kita yang paling hebat bagi seorang muslimah ketika dia mampu mengawal emosi, sekaligus emosi itu mampu mengendalikan lidah kita. Sebab apa? Muslimah ni memang lidahnya lah yang paling berat, yang paling banyak fitnah, yang paling banyak masalah, dan yang paling banyak membuat dosa, memberikan saham dosa kepada kita. Itu lidah. Jadi sama-sama kita berusaha lah supaya Allah menjaga lidah kita daripada menyakiti jiran kita. Dan sama juga dalam kita nak memuliakan tetamu pun, kita bagi kata-kata yang baik kepada dia. Misal kadang-kadang tamu datang ke rumah kita bawa oleh-oleh, tapi mungkin oleh-olehnya tak seberapa, maka jangan mudah menyakiti tetamu, jangan mudah untuk kita meremehkan pemberian daripada tamu tu. Baik.